Suhakam mahu siasatan terhadap hakim dihentikan. Bukan hanya Majlis Peguam Malaysia dan pemimpin Pakatan Harapan yang menyuarakan kebimbangan terhadap siasatan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, kini Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam turut melahirkan bantahannya. Suhakam menyifatkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memulakan siasatan terhadap laporan berhubung dakwaan rasuah ke atas Hakim Muhammad Nazlan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam kenyataannya, Suhakam berkata pihaknya sangat tertekan dan bimbang memandangkan terdapat peruntukan khusus di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk menangani dakwaan salah laku terhadap Hakim Mahkamah Tinggi. Perkara 125-3A memperuntukkan bahawa jika seseorang hakim telah melakukan pelanggaran mana-mana peruntukan kod etika yang ditetapkan di bawah fasal -3B, tetapi Ketua Hakim Negara berpendapat bahawa pelanggaran itu tidak mewajarkan, hakim itu dirujukkan kepada tribunal yang dilantik di bawah fasal 4. Ketua Hakim Negara boleh merujukkan hakim itu kepada suatu badan yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Persekutuan untuk mengendalikan pelanggaran itu. Suhakam mematuhi dan menyokong prinsip pemisahan kuasa untuk memastikan integriti dan kebebasan badan kehakiman dilindungi dan mengelakkan sebarang campur tangan dan tekanan politik terhadap mana-mana anggota badan kehakiman pada bila-bila masa, katanya dalam satu kenyataan tersebut. Seperti beberapa pihak lain, Suhakam turut mempersoal motif SPRM membuat siasatan tersebut. Suhakam mempersoalkan motif SPRM melancarkan siasatan dan berpendapat cadangan siasatan SPRM akan menjadi duluan mengikat yang negatif dan berbahaya yang boleh menjejaskan badan kehakiman sebagai sebuah institusi dan sebagai salah satu tonggak kerajaan demokrasi, ujarnya. Menurut Suhakam, tindakan SPRM mungkin dalam jangka panjang membuka pintu kepada limpahan pertuduhan remeh dan menyusahkan serta penyalahgunaan proses oleh agensi penguatkuasaan terhadap badan kehakiman. Suhakam menyokong pendirian bahawa semua hakim mesti mempunyai ruang yang sesuai untuk melaksanakan tugas kehakiman mereka dengan cara yang telus kepada semua dan bahawa proses dan keputusan kehakiman adalah bebas dan tidak terbelenggu dengan sebarang campur tangan, dipertimbang, beralasan dan jujur. Di atas semua itu adalah penting untuk keadilan bukan sahaja dilihat dilaksanakan tetapi mesti dilakukan mengikut undang-undang. Sehubungan itu, Suhakam menyeru SPRM menghentikan semua siasatan terhadap Muhammad Nazlan serta-merta, tegas kenyataan itu. Bagi yang tertanya-tanya, mengapa Suhakam menyebut mengenai siasatan SPRM ke atas Hakim Nazlan? Untuk makluman, Suhakam bukan badan yang pro-kerajaan atau pro-pembangkang. Ia sebuah badan yang sudah berusia lebih 20 tahun yang lahir melalui Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999, Akta Suhakam. Peranan utamanya ialah untuk memartabatkan hak asasi manusia menerusi fungsi antara lain untuk mengelakkan kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia dan untuk menasihati dan membantu kerajaan dalam menggubal undang-undang dan prosedur dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil. Tidak kiralah manusia itu pendatang tanpa izin, parti mahupun seorang hakim, Suhakam harus memainkan peranannya. Tidak dapat dinafikan bahawa siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan adalah susulan keputusan beliau mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai bersalah berhubung dengan penyelewengan dana SRC International. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan yang sebelum ini Hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mahkamah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, penyalahgunaan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Pada 8 Disember tahun lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Hazanah Mihat dan Hakim Datuk Wazir Alamaidin Mira menolak rayuan Ahli Parlimen pekan itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Najib kini sedang menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan keputusan Hakim Muhammad Nazlan itu. Selain kes SRC International, Najib kini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion, dana Wan Malaysia Development Berhad, Wan MTB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Hakim yang mendengar kes ini ialah Datuk Colin Lawrence Sequeira. Najib juga didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dibuat terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentang di hadapan PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya.
Perbicaraan ini di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Turut didakwa bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy yang didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Nama Najib juga tersohor di Mahkamah Persekutuan Brooklyn, New York apabila turut disebut oleh ejen forensik kewangan Biro Siasatan Persekutuan, Eric Vendon, yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond yang telah diaturkan oleh kumpulan Goldman Sachs untuk 1MDB. Pada 15 Mac 2022 lalu, mahkamah diberitahu pembiaya dalam buruan Low Tech Jo atau lebih dikenali sebagai JOLO mengumpul jumlah terbesar wang hasil penjarahan 1MDB iaitu 1.42 bilion US dollar, kira-kira 6 bilion ringgit daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan tersebut dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, Najib pula membawa pulang 756 juta US dollar, kira-kira 3.2 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya daripada syarikat cengkerang JOLO. Juri Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat telah mensabitkan bekas juru bank kumpulan Goldman Sachs Roger Ng bersalah atas 2 tuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing Amerika Syarikat. Najib merupakan pengurusi lembaga penasihat 1MDB yang ketika itu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia. Keputusan hari ini adalah kemenangan bukan sahaja untuk kedaulatan undang-undang tetapi juga untuk rakyat Malaysia, kata Brion Peace, peguam pihak pendakwaan New York dalam satu sidang media. Defendant dan konco-konconya melihat 1MDB bukan sebagai entiti untuk berbuat baik kepada rakyat Malaysia tetapi sebagai tabung simpanan untuk memperkayakan diri mereka sendiri, tegas beliau. Namun dalam kekisauan berhubung siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan, kita tidak mendengar suara daripada pihak yang selama ini begitu kuat menyerang kluster mahkamah. Belum kedengaran lagi suara Presiden Bersatu Tan Sri Mahidin Mat Yassin yang kononnya menentang kleptokrasi. Marilah kita sama-sama berdoa semoga hakim-hakim yang telah mendengar, sedang mendengar dan akan mendengar pembicaraan kes Najib sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan telus, jujur, tanpa memihak ataupun takut. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.